Sekejap lagi tuan-puan, sekejap lagi kita mula. Kita bagi ruang apa nama ni kawan-kawan kita, sambil kita menunggu kawan-kawan kita dulu. Dah kesambung malam ni muka surat 14. InsyaAllah muka surat 14 tajuk pertama ataupun dipanggil huraian sifat yang pertama. Ini antara tajuk yang penting ataupun tajuk utama kandungan kitab akidah. Kitab mana-mana kitab akidah ini antara topik yang utama. Itu ciri-ciri pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan masuk malam ni ciri yang pertama. Dia ada 20 ciri dalam kitab kita ni, 20 sifat ataupun 20 ciri. Kita akan mula malam ni ciri yang pertama ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Kalau ada masalah teknikal nanti tuan-puan respon suara ke. Sebab hari tu saya buat 2 hari lepas, kita buat 2-3 hari lepas kita buat online kitab Hidayatul Sibyan. Dia jadi problem sikit, tak pernah berlaku lagi. Dia sangkut dan dia putus, tapi saya dia tak putus. Saya just dia tak nampak view je. Jadi kalau ada problem apa, nanti tuan-puan respon di ruangan komen. Macam itu, selepas saya baca ruangan komen ada kata sangkut, tempat kat saya memang tak sangkut pun. Cuma tempat lain sangkut, lepas sangkut dia mati terus. Dia putus terus. Dia putus terus. Tempat saya dia tak putus. Dan clear, tak sangkut apa pun. Dia hanya kosong di view. Saya pun pelik, kenapa view kosong? Tapi saya pun tak tahu masalah teknikal, baca juga. Mungkin dekat 20 minit saya baca seorang kau itu. Tengok-tengok punya putus. InsyaAllah kita dah tahu cara dia. Kalau view kosong tu mana ada problem lah tu. Okey, Al-Fadhil Ahmad Fajri, Syekh Ahmad Fajri kata apa? Alhamdulillah jelas. Okey, alhamdulillah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa mungkin kita boleh mula tuan-tuan. Kita boleh mula slow-slow sambil menanti rakan-rakan kita, kawan-kawan kita masuk. Kita mulakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu seperti biasa tuan-puan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, masa dan peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambung atau untuk meneruskan pengajian kitab kita, walaupun dalam suasana online ataupun suasana pandemik ini kita tak mampu untuk mengadakan kuliah secara fizikal, tetapi kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil ruang ataupun mengambil peluang ini. Mudah-mudahan kita ada manfaat walaupun secara online. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung muka surat 14 pengajian kitab Misbahul Munir. Muka surat 14 kita akan masuk kandungan ataupun tajuk utama kita, iaitu ciri-ciri pengenalan terhadap ketuhanan, bermula dengan ciri yang pertama ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, iaitu wujudun. InsyaAllah kita akan bincang pada malam ini apa makna wujud dan detail ataupun huraian wujud secara ringkas untuk mudah kita faham. Kerana apa yang kita nak pegang dalam hati kita ialah makna kepada wujud, bukan nama.
tetapi yang kita nak faham ialah makna wujud. Yang kata Allah Subhanahu wa taala ada itu sebahagian daripada ciri ataupun sebahagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya ataupun makna ada yang kita nak pegang. Supaya itulah yang kita nak mengaku ataupun kita nak faham. Kemudian apa yang kita faham itu kita akan mengaku dalam hati kita. Maka pengakuan itu merujuk kepada apa yang kita faham. Apa yang kita faham. Sebab itulah paling penting tuan-puan, setiap ciri ini, setiap sifat 20 ini kita akan bahas satu persatu makna dia, dan yang keduanya ditutup dengan dalil akal ataupun juga dalil nakal, yakni dalil daripada Quran yang dinakalkan oleh musannif dalam kitab kita ini. Baik, kita terus tuan-puan kepada huraian yang pertama, muka surat 14. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang kitab kita ini, huraian sifat ataupun ciri Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Wujudun. Artinya, arti wujudun itu ada. Jadi arti ini maksud dia, terjemahan kepada wujudun itu ialah ada. Dalam bahasa kita ada, dalam bahasa Arab disebut wujudun. Yang kita nak tahu ialah tuan-puan maksud ada. Makna ada. Baik, huraian sifat Allah Ta'ala, sifat iyan, yakni sifat bagi satu yang mahzuf. Mahzuf itu Allah. Huraian sifat iyan, yakni huraian sifat Allah Ta'ala yang pertama. Apa dia? Wujudun. Yang pertama di sini tuan, sebagaimana kita maklum, maksud pertama di sini ialah raqam ataupun bilangan, tetapi dipanggil tertib zikri. Bilangan di sini bukan bilangan hakiki, bukan bilangan secara waqa'i, secara realiti, tetapi hanyalah bilangan secara tertib zikri, bilangan sekadar untuk sebutan, memudahkan untuk kita faham. Bukan bilangan yang real, yang hakiki. Kenapa bukan bilangan hakiki? Kerana semua ciri Allah Ta'ala ataupun sifat Allah Ta'ala, dia statusnya ialah qadim. Tidak ada permulaan, tidak ada mula, tidak ada akhir. Bukan ada bukan ada nombor. Itu satu yang kita benda asas paling basic yang kita kena tahu dan kita kena pegang. Jadi semua ciri ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala statusnya ialah qadimun. Statusnya ialah qidam, iaitu tidak ada mula, tidak ada permulaan, tidak ada awal dan tidak ada akhir, ataupun kita panggil tidak ada nombor. Adapun tertib hakiki, bilangan yang sebenar, bilangan yang real, dia bilangan yang menyempurnakan sesuatu benda. Maksud bilangan yang sebenar ini iaitu 1, 2, 3. Itu dipanggil tertib hakiki. Seperti mana tertib hakiki pada bilangan rukun salat ataupun pada bilangan fardu wuduk, itu dipanggil tertib hakiki. Bukan tertib zikri. Kenapa? Kerana kena ikut urutan, kena ikut bilangan. Yang pertama, yang kedua, pertamanya contoh qiyam, yang keduanya rokok, yang ketiganya i'tidal, yang keempatnya sujud. Itu dipanggil bilangan yang hakiki, yang betul. Itu dia panggil bilangan yang waqa'i. Adapun di sini yang pertama ini hanyalah tertib hakiki, tertib zikri sahaja. Baik, yang pertama wujudun. Sifat Allah yang pertama apa dia? Wujudun. Jadi wujud tu itu tuan-puan bahasa Arab, terjemahannya arti wujudun itu ada. Jadi ada ni tuan-puan dipanggil nama bagi sifat Allah Ta'ala. Nama bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duk bincang ni, ada, wujud, qidam, baqa, semuanya itu ialah ismun
ataupun nama. Sebab tu kita boleh panggil. Nama apa? Nama bagi sifat Allah Ta'ala. Sifat kalau dia punya full statement tuan, dia kena guna macam mana? Huraian sifat yang pertama, sifat yang bernama wujudun. Jadi wujud tu nama bagi sifat Allah Ta'ala. Adapun musamma dia, diri dia bukan duduk dalam kitab. Diri dia bukan boleh tulis. Diri dia tu adapun musamma, diri dia duduk di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berada dalam kitab, bukan boleh tulis dalam kitab. Sebab tu ismun dia boleh tulis, wujudun dia boleh tulis, qidamun dia boleh tulis, baqaun dia boleh tulis. Kenapa? Kerana dia ismun, dia nama sahaja yang merujuk nama ini, nama bagi sifat yang berada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib pada syarak. Baik, kita nak mula bilang tuan-puan. Kita recall balik tuan-puan, ingat balik. Sebelum kita masuk wajib pada syarak, sebelum kita masuk, kita nak bincang malam ni satu je tuan-puan. Kita nak bincang malam ni satu saja. Dia ada dua benda. Pertamanya ialah makna wujud. Yang keduanya ialah dalil wujud. Tapi kita tak sempat dalil insya-Allah kuliah akan datang. Malam ni kita nak bincang hanya satu, iaitu makna wujud. Untuk kita clear, untuk kita faham dan kita akan pegang dalam hati kita. Itulah, orang panggil apa? Benda yang kita beramal. Ataupun benda yang kita i'tiqad. Benda yang kita i'tiqad, apa dia? Kepahaman kita, benda yang kita tahu merujuk kepada makna ada. InsyaAllah malam ni kita settlekan, kita clearkan apa dia makna ada. Sebelum tu tuan-puan, kita recall balik. Secara umumnya, kita sedang bincang, sebab tu clear balik target. Ataupun kita panggil clearkan track kita. Kita on track. Supaya kita sentiasa on track dalam pembelajaran kita. Kita belajar tuan-puan kitab Tauhid. Apabila kita belajar kitab Tauhid, target dia apa dia? Target kita, sasaran kita jelas. Target kita ialah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara apa? Secara info ataupun melalui maklumat. Bukan kenal zauqiyah. Tidak, itu level yang kedua. Kita berada pada level asas untuk collect, untuk cari maklumat semaksimal yang mungkin sehingga kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi target kita tuan-puan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada dua yang asas yang kita bincang belum ini. Pertamanya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ijmalun, secara umum, secara panggil apa? General. Secara general, secara ijmal, secara umumnya, kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana tuan-puan, cara kita i'tiqad, cara kita pegang. Metodologi kita dah sebut, kita dah tahu, iaitu cara mengenal melalui pendekatan sifat ataupun ciri yang ada pada Allah Ta'ala. Maka cara i'tiqad yang pertama, dia panggil mengenal, cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertamanya secara ijmal. Macam mana cara ijmal? Iaitu kita pegang, wajib kita tahu, kita mengetahui serta mengaku. Ini kita dah bincang belum ni. Kita nak recall saja malam ni supaya ada relate, ada hubung kait, dia tak tergantung. Supaya kita tak pening tiba-tiba terus masuk tajuk. Supaya dia ada keterikatan dan kesinambungan dengan tajuk yang sebelum daripada ini. Supaya kita tak blur tuan-puan. Jadi kita nak masuk ni adalah cara mengenal Allah Ta'ala yang kedua ataupun i'tiqad secara tafsil. Itu. Tapi kita recall balik, i'tiqad ada dua, cara pegang secara umumnya. I'tiqad ini ada dua. Pertamanya, i'tiqad secara ijmal. Yang kedua, i'tiqad secara tafsil. Bagaimana cara i'tiqad secara ijmal? I'tiqad secara ijmal ini, iaitu wajib kita mengetahui serta kita mengaku dalam hati kita. Mengaku secara putus dalam hati kita bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai segala sifat kesempurnaan yang amat banyak, tiada terhitung banyaknya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara ijmal. Kita pegang dalam hati kita, Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang sangat banyak, tidak mampu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mampu dihitung melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara ijmal sebelum daripada ini. Yang kedua, secara detail ataupun dipanggil secara tafsil. I'tiqad secara tafsilnya wajib kita mengetahui dan mengaku. Mengetahui dan mengaku secara putus, secara jazan, secara tetap, tak berganjak.
Apa dia? Bahawasanya Allah Ta'ala ini mempunyai sifat kesempurnaan secara detailnya sebanyak 13 ataupun 20. Secara ijmal banyak tak mampu dihitung, tetapi secara detail, secara tafsilnya ialah kita wajib i'tiqad, kita wajib pegang secara detail, kita wajib tahu secara detail hanya 13 atas jalan mu'tamad dan 20 atas qaul yang masyhur. Baik, kita sambung. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita nak masuk cara i'tiqad yang kedua secara tafsil ataupun secara ijmal, secara tafsilun. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Ini wajib tuan-puan, bukan sunat. Sebab itulah kita fokus, kita ulan dan ulan. Kenapa? Kerana dia bukan isu remeh. Dia bukan hukum sunat. Tetapi wajib, menjadi kewajipan. Allah paksa secara mu'tamad. Tidak ada peluang untuk excuse. Kalau sunat, masih lagi ada ruang untuk kita tinggalkan. Tetapi kalau wajib, dia panggil dalam bentuk yang mu'tamad, dalam bentuk yang tidak ada ruang untuk kita minta excuse, untuk kita tinggal. Tak boleh. Itu dia panggil wajib. Tetap wajib pada syarak atas tiap-tiap. Apabila wajib atas, tahulah kita bahawa itu wajib syarak. Syarak memaksa kita. Syarak, yakni syari' hakiki. Allah Ta'ala paksa kita. Siapa kita ni? Tiap-tiap mukallaf. Orang yang sempurna akal. Orang yang balik. Lagi sempurna akal. Itu asas dia. Mukallaf ada 5 syarat. Yang kita telah bincang sebelum pada ni. Apabila dapat 5 syarat, maka statusnya mukallaf. Ini orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan segala hukum syarak. Salah satu hukum yang dipaksa oleh Allah Ta'ala atas dia, apa dia? Wajib. Apa dia yang wajib? Mengetahui serta mengaku. Mengetahui. Apa dia mengetahui? Yang ini belajar hingga tahu. Belajar hingga mengetahui. Yang ini belajar hingga faham. Belajar hingga nampak di hati dia tentang satu persatu ciri yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dia mengetahui. Wajib dia kena tahu, yang ini dia kena belajar hingga faham, belajar hingga nampak di hati dia satu persatu ciri yang ada pada Allah Ta'ala. Apabila dia tahu, serta tak memadai mengetahui saja, serta mengaku, serta iqrar. Iqrar ni serta mengaku apa yang dia faham. Jangan dia faham saja tapi dia tak mengaku. Tak jadi iman. Tak dinamakan iman seseorang itu kalau dia faham tentang hal ehwal ciri kenabian. Dia faham tentang ciri-ciri yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri wujudnya, ciri istihalanya, ciri jawaznya, dia faham. Tetapi dia tidak mengaku. Maka tidak sempurna iman seseorang itu. Dia mesti ada dua. Mesti dia mengaku, mesti dia tahu, serta mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf. Apa yang dia tahu, mengaku ni? Akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Mengaku tu, mengaku secara jazam, secara putus. Maksudnya secara putus tak boleh ubah. Walaupun ditekan, dipaksa ke atasnya, dia tak akan ubah. Tu dia panggil pengakuan secara jazam. Pengakuan secara putus, apapun berlaku, dia tidak akan tarik balik. Itu dia panggil pengakuan yang putus. Nak mengaku secara jazam, secara putus, secara tak berganjak, secara tetap, mesti dia faham apa yang dia mengaku. Maka kita ni proses untuk faham, untuk tahu satu persatu ciri yang ada pada Allah. Supaya iman kita ini sempurna. Mengaku dengan nampak di hati. Mengaku apa yang kita nampak di hati kita. Mengaku apa yang kita faham. Mengaku apa yang kita tahu. Dan cara mengaku pula secara jazam, secara tetap, secara putus. Walaupun dipaksa, walaupun apapun orang tekan kita, orang paksa kita, tetap tak berganjak. Kita pegang Allah ada. Kita pegang Allah qudrah. Kita pegang Allah ini pelihara. Satu persatu ciri yang ada pada Allah kita
faham dan kita pegang secara tetap. Walaupun dipaksa, kita tidak akan goyah dan tidak akan berganjak walaupun sedikit apa yang kita mengaku. Baik. Apa yang kita kena mengaku? Yang kata tentu benda yang dipaksa ke atas kita apa dia? Akan tentu sungguh. Apa tentu sungguh tu? Ada Allah Ta'ala. Jadi yang dipaksa atas kita ni tuan-puan, paksaan syarak, paksa kita mengaku sungguh. Ataupun dipanggil mesti sungguh. Mesti ada ataupun mesti sungguh. Apa sungguh tu? Benda tu. Ada tu dia panggil kena pada benda tu. Ada Allah Ta'ala. Jadi pengakuan kitanya ialah kena pada hukum akalnya ialah, yang kena pada wujubnya ialah mesti sungguh. Allah paksa kita supaya kita buat pengakuan. Mana pengakuan yang dipaksa ke atas kita? Bukan ada. Pengakuan yang dipaksa ke atas kita oleh Allah Ta'ala ialah sungguh. Kita kena pandai decide, buat keputusan, buat pengakuan, mesti sungguh Allah Ta'ala ini. Apa sungguh? Ada. Jadi ada itu dipanggil benda yang kita mengaku. Tetapi yang dipaksa ke atas kita bukan benda. Yang dipaksa ke atas kita ialah pengakuan mesti sungguh benda itu. Jadi kena faham dua benda tu. Kalau kita belajar ringkas, kita belajar biasa-biasa, kita belajar basic, kita tak comparekan ataupun kita tak disperitkan di antara wujub dengan wajib. Di antara wujub dengan di antara hukum akal dengan muta'alaq bagi hukum akal. Kita tak separatkan kalau asas, tapi kita cuba untuk separatkan supaya tuan-puan nampak clear yang mana yang aku nak mengakui, mana menjadi paksaan syarak ke atas kita. Paksaan syarak ke atas kita bukan wajib itu, tapi wujubun, iaitu pengakuan kita kena pada apa tuan-puan? Kena pada hukum, iaitu kena pada mesti sungguh ataupun tentu sungguh. Apa yang tentu sungguh tu? Ada Allah Ta'ala. Ada Allah tu dipanggil wajibun, benda yang wajib. Ada Allah Ta'ala tu wajibun. Sungguh itu dipanggil wujubun, mesti sungguh, tentu sungguh. Mesti pun kita guna, tentu pun kita guna. Tentu sungguh dah. Maknanya mesti. Kita tanya kawan kita. Contoh-contoh. Macam mana? Jadi ke? Jadi. Confirm ke? Sungguh. Tentu. Confirm. Tentu. Tentu jadi. Maksudnya mesti jadi. Tu dia. Mesti tu dia panggil hukum yang kita decide. Mesti ada, mesti sungguh, tentu sungguh. Apa dia tu? Benda yang sungguh tu adanya Allah Ta'ala. Tu pengakuan nak bagi kejap, nak bagi clear, nak bagi confirm benda yang kita nak mengaku tu. Ada Allah Ta'ala. Baik. Apa makna ada? Sebelum kita tak terima. Itu yang kedua. Itu poin yang kedua. Poin yang keduanya tak terima. Itu pun kita kena buat pengakuan. Jadi kita kena mengaku ada. Mengaku tentu sungguh ada Allah. Dan ada pengakuan yang kedua. Iaitu tentu sungguh. Ataupun dia panggil mesti. Tak terima tiada. Yang tu yang kedua. Baik, kita faham satu-satu dulu. Dua benda ni kita akan bincang malam ni tuan-puan. Dua benda ni saja. InsyaAllah tak banyak. Dua benda saja kita nak faham. Pertamanya ialah kita bincang pengakuan yang pertama, mesti sungguh ataupun mesti ada Allah Ta'ala. Dan kita nak faham ini, makna ada itu. Mesti, kita dah faham. Dia kata mesti ada. Apa nama ini? Mesti sungguh. Sungguh apa? Sungguh adanya Allah Ta'ala. Ada yang macam mana? Itu yang kita nak faham. Mesti sungguh itu pengakuan yang kita buat. Maka kita nak buat pengakuan yang clear, yang mantap, yang orang panggil tahqiq, mesti kita faham adanya Allah Ta'ala. Maksud ada yang macam mana adanya Allah Ta'ala. Tu. Baik, pertama tu pada. Yang pertama, tahu serta mengaku dan hati itu akan tentu sungguh.
Tentu sungguh, dipanggil mengaku tentu sungguh ada Allah. Itu yang ditekan, yang dipaksa ke atas mukallaf. Allah paksa kita, Allah paksa mukallaf. Paksa apa? Tekan apa dia? Tekan supaya mengaku tentu sungguh, ataupun mengaku mesti ada. Dia panggil wujub. Dipanggil wujubun. Belah mukallaf wujubun. Adapun ada Allah Ta'ala itu dipanggil wajib. Ada Allah Ta'ala itu dipanggil wajib. Baik. Maksud ada Allah Ta'ala ni tuan-puan, apa maksud adanya Allah Ta'ala? Yang kata wujudun, ada Allah Ta'ala ni maksud apa tuan-puan? Maksud adanya nisbah diri Allah. Ada itu, adanya Allah Ta'ala ini, maksud apa dia? Maksud adanya nisbah diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang sejati. Ada yang sejati. Sebab tu kita boleh panggil sungguh, tentu sungguh ada. Kenapa kita boleh decide tentu sungguh ada? Mesti ada Allah Ta'ala. Mesti adanya Allah Ta'ala. Ataupun tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Mesti sungguh ada Allah Ta'ala. Sama saja tuan-puan, jangan pening. Kenapa kita boleh kata mesti adanya Allah Ta'ala? Kerana kita faham bahawa Allah Ta'ala ini ada yang sejati. Ada yang hakiki. Ada yang sungguh. Tu sejati. Ada yang sungguh. Ada yang sejati. Ada yang hakiki. Apa maksud ada yang hakiki? Iaitu ada yang tidak dimulai dengan tiada. Itu maksud ada yang hakiki. Sebab tu kita boleh decide dengan akal kita, sehingga kita kata wujubun wajibun. Mesti, sungguh ada Allah Ta'ala. Kenapa kita boleh kata sungguh ada? Kerana ada Allah Ta'ala ni kita faham. Ciri yang bernama ada Allah Ta'ala ni kita faham. Maksud ada apa? Ada yang hakiki. Ada yang sejati. Ada ni ada apa? Ada nisbah diri Allah. Itu jangan lupa. Itu umbi dia. Itu induk dia. Itu dia panggil dasar dia. Ada nisbah diri. Iaitu ada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud ada sejati? Apa maksud ada hakiki? Iaitu yakni ada yang tidak dimulai dengan tiada. Ataupun kita boleh guna juga ayat yang sama tapi ibarat yang berbeza, gaya bahasa yang berbeza, makna yang sama. Kita boleh katakan ada yang tidak ada hubung kait dengan ketiadaan. Sama saja. Iaitu ada yang tidak dimulai dengan tiada. Ataupun kita guna ayat ada yang tidak ada hubung kait dengan ketiadaan. Itulah yang dipanggil ada hakiki. Adapun kita, adapun baharu dipanggil ada yang muqayyadun. Ada yang aradi. Tu, ada yang tak hakiki. Sebab tu kita panggil ada yang muqayyad. Yakni ada yang diqaitkan. Dengan apa? Dengan ada permulaan bagi adanya baharu. Itu beza. Beza di antara ada Allah Ta'ala dengan ada kita. Sebab tu kita kena faham betul tuan-puan. Orang tanya kita, kalau ada, Allah ada, benda lain pun ada juga. Sebab tu kita kena boleh compare dua benda ni. Kalau kita tahu makna ada Allah, ada yang hakiki, ada yang real, ada yang sejati, iaitu ada yang tidak ada permulaan bagi adanya Allah Ta'ala. Ataupun ada yang tidak ada hubung kait dengan ketiadaan. Maksudnya, ada Allah ini tak ada mula dulu. Kita ni tuan-puan, ada baharu dipanggil ada muqayyad. Dipanggil ada yang aradi. Ada yang tak sejati. Ada yang bukan hakiki. Kenapa? Kerana ada kita, ada yang dimulai dengan tiada. Kita ni tuan-puan, dulunya tiada. Dulunya kita Adam. Kemudian Allah Ta'ala timbulkan. Kemudian Allah Ta'ala adakan kita. Dan sampai satu tempoh, maka Allah adamkan kembali.
Itu baharu. Sebab itu ada yang baharu, dia panggil ada yang shadow. Ada seolah-olah seperti bayangan, bayan-bayan sahaja, bukan real, bukan hakiki ada. Tu tuan-puan. Sebab tu kita ni ada mula ni peni tuan-puan. Kita belajar kidam sekejap lagi, masuk huraian yang kedua 2-3 kali akan datang, 2-3 kuliah akan datang, dia akan peni. Kenapa? Kerana dia duduk relate dengan dia. Dia nampak baharu. Dia tak nampak. Sebab tu Allah ni mukhalafah. Kita duduk nampak baharu, ada mula. Kita ni tuan-puan, ciri kita. Kita kena kenal ciri baharu. Ciri baharu, ciri pengenalan baharu, dia tak sama dengan ciri pengenalan ketuhanan. Ciri-ciri pengenalan ketuhanan dia ada. Ada yang macam mana? Ada yang tidak ada mula bagi kewujudan Allah. Bagi adanya Allah Ta'ala. Dia tidak mula. Tidak ada mula. Tidak ada permulaan bagi adanya diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kita ada diri kita ini, ada permulaan. Sebab tu ciri kita tuan-puan, ciri nak kenal orang, nak kenal kawan kita, nak kenal Bilal, nak kenal Imam, kita tanya, berapa umur Tuan Iman? Kenapa hidup kalut sangat nak tanya umur? Sembang dengan kawan ustaz, umur berapa? Tembang dengan Tok Bilal. Tok Bilal, umur dah berapa dah Haji? Tok Haji jawab, umur 60 baru ustaz. Kenapa duk kalut nak tanya umur? Kerana nak kenal. Ciri pengenalan makhluk, dia ada mula bagi adanya diri dia di atas muka bumi. Bila mula dia? Mula lahir dia 50 tahun yang dulu. Bila ada mula kita? 45 tahun yang lampau. Bila ada mula tuan-puan? 50 tahun yang lampau. Ada yang 30 tahun yang dulu. Ada yang 20 tahun yang dulu. Itu kita panggil ciri pengenalan baharu. Dia berbeza dengan ciri pengenalan ketuhanan. Sebab tu apabila kita kenal baharu, maka kita lagi kita kenal ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pada Tuhan. Baik, settle tuan-puan. Sebab itulah ada dalam setengah ayat, setengah kitab lain dia sebut apa tuan-puan? Dia sebut baharu ini dia panggil ada yang tak sungguh. Baharu ada yang tak sungguh. Tapi kalaulah Allah Ta'ala ini tentu sungguh ada. Kenapa kita boleh kata tentu sungguh? Mesti sungguh ada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita tahu. Kita faham makna ada. Iaitu ada Allah ni ada yang hakiki. Ada yang sebenar-benar ada. Apa maksud sebenar-benar ada? Ada yang tidak ada, tidak dimulai dengan tiada. Maksudnya Allah Ta'ala ni tidak ada mula. Tapi kita ada mula. Mula apa? Mula tiada. Dulu tuan-puan, kita ni tiada. Sebelum Allah timbulkan kita ini dimulai dengan tiada dulu dan di hujung berakhir dengan tiada. Mula dengan tiada, hujung dengan tiada. Sebab itu dalam ibarat kitab yang lain, dia kata baharu ini menengahi antara dua Adam. Adam sabiq dan Adam lahiq. Tuan-puan tak faham pun tak apa yang ni. Bagi orang yang dah biasa dengan pengajian tauhid yang banyak-banyak tukar-tukar kitab, ada dah biasa. Tapi kita basic tuan-puan, kita faham yang kata Allah Ta'ala ini ada yang tidak ada permulaan bagi adanya diri dia. Okey dah. Maksud dia apa? Pendetilan dia maksudnya dia adanya Allah Ta'ala ada yang tidak ada kaitan dengan tiada. Dia tidak ada kaitan dengan tiada. Tetapi baharu tuan-puan, dia ada kaitan dengan tiada. Kenapa? Karena baharu ini bermula tiada. Dia mula dulu tiada, kemudian dia baru ada. Lepas ada pula tuan-puan, dia akan adam. Dia akan tiada balik. Sebab itulah baharu ini, makhluk ini, kita ini, dia menengahi. Adanya baharu menengahi antara dua Adam. Adam yang pertama dia panggil Adam sabiq, iaitu terdahulu kita, sebelum kita timbul, kita bermula dengan tiada. Kemudian Allah jadikan kita. Kemudian kita bakal akan tiada. Tuan-puan, siapa dia? Ibu bapa kita telah mendahului kita. Ibu bapa kita telah Adam. Dan kita akan bakal menyusul mereka. Kita ini bakal lahiq, akan bakal Adam. Itu dia panggil Adam ketiadaan lahiq. Akan datang, kita akan tiada. Sebab itulah sebenarnya kita ni tuan-puan, hakikat sebenar kita adalah tiada. Sebab tu makhluk ataupun baharu, dia hanya seperti bayan-bayan saja.
Baik, settle tuan-tuan yang pertama. Itu saja dia punya huraian simple. Itu maksud adanya Allah Ta'ala, ada yang hakiki, ada yang sebenar-benar, ada yang sungguh. Baik, sama yang kedua. Pengakuan yang kedua. Dia tak boleh mengaku sekadar ada Allah Ta'ala yang hakiki. Tak sempurna imam lagi. Ini kena faham. Di sini pun orang ada argument. Kita kena faham satu-satu untuk menjawab argument, untuk menjawab tomahan-tomahan dan polemik yang berlaku dalam masyarakat mutaakhir ini. Macam-macam tuan akhir zaman ini orang tak mengaji, dia pandai tomoh, dia pandai komen sahaja untuk apa tuan? Untuk orang panggil backup diri dia, ataupun untuk serasi dengan nafsu dia. Nafsu dia tak suka kepada pendekatan dan metodologi yang ulama rumus. Dia suka cara dia, menyebabkan dia kata tomoh cara-cara yang kita belajar ini, menyebabkan dia kata kenapa nak kena ada istihalah. Dah kata adanya Allah Ta'ala cukup. Tak sempurna lagi pengakuan ada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tak solid. Mungkin ada keberkalian Allah tiada. Sebab tu kena tutup. Untuk menyatakan makna ada ini, mesti ada pengakuan yang kedua. Apa dia? Ni. Mengaku di dalam hatinya akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Tak terima tiadanya. Tiada Allah Ta'ala. Tak terima. Ini istihalah. Tak terima tiada. Ini kena pengakuan yang kedua. Jadi tak terima sama sekali. Nak kata Allah tiada. Ini pun kena mengaku. Ini istihalah dia panggil. Tadi wujub. Ini istihalah. Dia panggil istihalatun mustahilun. Tak terima. Tak terima apa? Akal kita tak boleh terima sama sekali. Nak hukumkan Allah Ta'ala itu tiada. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ini sungguh ada. Ada yang sungguh, ada yang solid ini. Ada sungguh ni 100%. Contoh, iaitu ada yang tak terima sama sekali tak ada. Nak kata Allah tak ada, tak boleh terima sama sekali. Maka pengakuan yang kedua juga, kita kena mengaku Allah Ta'ala ini sungguh, tentu sungguh ada Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala, dan tentu sungguh, ataupun mesti, tak ada sama sekali Allah Ta'ala ini tiada. Mesti tak terima sama sekali Allah ini tiada, ataupun Allah tak ada. Tak ada Allah Ta'ala tu tuan-tuan, tak terima sama sekali. Itu dia panggil istihalah, iaitu tak terima. Tak ada Allah Ta'ala itu dipanggil istihalah. Tak tu. Adapun tak ada Allah tu mustahil lah. Settle. Okay. Jadi tak terima sama sekali Allah Ta'ala tu. Dia panggil dalam bahasa petani, bahasa Kelantan, dia panggil tak ada lah. Tak ada. Tak ada Allah Ta'ala tu, dia panggil tak terima sama sekali. Ini penting. Kalaulah hanya mengaku ada Allah saja, tak sungguh, tak sempurna iman, tak solid lagi. Kenapa tak solid? Ada kebarangkalian. Ya, percaya Allah bersifat dengan ada. Allah bercirikan ada. Tetapi mungkin ada andaian lah, ada keberkalian lah juga untuk mengatakan Allah ni tak ada. Itu penting. Ini cara ulama susun ni memang sangat cantik. Format yang ulama susun, ulama mu'tabar, kita just follow format yang telah disusun, disilabuskan oleh ulama. Pengakuan pertama diikuti dengan pengakuan yang kedua, diikuti dengan dalil. Yang dalil akal, diikuti dengan dalil nakal. Kemudian kita dah susun begitu, kemudian satu-satu sifat ni tuan-tuan, satu-satu ciri ni kita tahu makna dia. Kenapa kita nak tahu makna ni? Kerana kita nak mengaku. Pengakuan wujub, pengakuan istihalah, kemudian apa dalil nakal, dalil akal. Itu format yang telah dibuat setiap ciri Allah Ta'ala. Barulah kita faham dan kita nampak. Jadi nak solid, nak menyatakan hakikat wujub itu, kita kena mengaku juga istihalah. Istihalah ini dia panggil apa? Istihalah ini yang kata tak ada, tak terima tak ada Allah Ta'ala tu. Tak ada Allah Ta'ala, tak boleh terima sama sekali. Ini dia panggil nak menyatakan wujubun, ataupun nak menzahirkan makna wujub. Makna sungguh ada.
Tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Apa makna tentu sungguh ada? Tak terima nak kata tak ada Allah. Akal tak boleh terima nak kata Allah ini tak ada. Tak terima tu yang penting. Tu pengakuan. Tak terima. Apa yang tak terima? Tak ada. Tak ada Allah Ta'ala, akal tak boleh terima. Kenapa? Dah kata tentu ada. Kalau sekadar kata tentu ada, kebarangkalian untuk mengatakan bahawa mungkin, walaupun 1%, mungkin juga ada kebarangkalian untuk menyatakan Allah tak ada. Sebab itulah kena tutup, tuan-puan. Tentu ada dan tentu ataupun mesti Allah Ta'ala ini, apa nama ini, orang panggil bahasa mudahnya, tak terima nak menyatakan Allah Ta'ala itu tak ada. Tak ada Allah Ta'ala itu tak terima sama sekali. Baik. Firmanullah subhanahu wa ta'ala. Settle tuan-puan. Itu pengakuan yang kedua. Selesailah. Pengakuan pertama, mengaku dalam hati akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala, ada yang bersifat hakiki, dan tak terima. Pengakuan yang kedua ialah tak terima sama sekali tak adanya Allah Ta'ala. Mana dalil dia? Tapi ini dalil permulaan. Adapun dalil akal, dalil adanya Allah, bawah ni dia akan tutup dengan dalil akal, dengan dalil nakal. Firman seperti firmanullah Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka hendaklah kamu mengetahui dan mengaku tu fa'lam. Hendaklah kamu mengetahui, fa'lam, dan mengaku. Fatlub ataupun dia panggil fa'ataqid, dan mengaku. Dan i'tiqad, pegang. Apa dia? Bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tu terjemah. Pemaksud dia, yakni tu yang dikehendaki dengan tidak ada Tuhan melainkan Allah tu, yakni Allah Ta'ala jua yang ada. Tu maksud dianya. Apa maksud dia? Di sebalik la ilaha illallah, sebalik penafian tidak ada Tuhan melainkan Allah saja. Yakni yang dikehendaki dengan kepenyataan tersebut, Allah Ta'ala jua yang ada. Itu yang nak. Maksud dia, Allah Ta'ala sahaja yang ada. Maka ada itulah dikatakan sifat wujud. Ada ni lah yang dikatakan sifat wujud. Sifat wujud apa? Sifat ada. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud dia? Yakni Allah Ta'ala sahaja yang ada. Maksud apa yang ada tu? Maka ada ni lah dikatakan sifat. Dikatakan ciri. Nisbah kepada diri Allah Ta'ala. Itu ada diri Allah Ta'ala. Ada yang mana? Ada yang lawan bagi tiada. Ada yang lawan bagi tiada. Maka pengakuan di dalam hati. Maka pengakuan di dalam hati. Ini maka ni tafriq. Dia nak pendetailan. Tentang nak buat pendetailan serta rumusan tentang yang kita dah belajar di atas tadi. Wajib atas mukallaf mengaku, mengetahui serta mengaku tentu sungguh ataupun mesti sungguh ada Allah Ta'ala, dan tak terima sama sekali tak adanya Allah Ta'ala. Baik, maka pengakuan di dalam hati. Apa pengakuan dalam hati tu? Benda dia mengaku daripada dia. Dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala. Itulah pengakuan tu. Tentu ada tu. Dinamakan wajib pada akal. Dinamakan wajib. Wajib apa ni? Wujub. Wajib. Dinamakan wujubun. Wajibun. Dinamakan hukum. Wajib. Dinamakan wajib pada akal. Dinamakan mesti. Kita dah faham apabila sebut wajib pada akal, dengan makna apa wajib? Dengan makna wujubun. Dengan makna mesti ada. Dengan makna mesti sungguh. Dengan makna tentu sungguh. Itu makna wajib pada akal.
Baik, dan pengakuan tentu tidak. Pertama tadi, pengakuan dalam hati dengan tentu sungguh. Itu pengakuan. Tentu sungguh, tu yang panggil mengaku. Sungguh apa dia? Benda. Benda dia tak bawa. Sebab tu di sini tuan-tuan clear. Ulama nak jelas di antara benda dengan hukum. Jadi yang dipaksa kita mengaku tentang benda. Mengaku apa? Mengaku tentang satu-satu ciri yang ada pada Allah. Ini yang dipaksa kata kita. Ini yang menjadi kewajipan kata mukallaf. Pandai, kena tahu, kena pandai, kena faham setiap ciri yang ada pada Allah. Faham apa dia? Faham ataupun dikapangi mengaku satu persatu sifat. Kena faham. Faham apa dia? Faham hukum sifat. Kena pandai hukumkan setiap satu sifat, satu persatu sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Apa kamu nak hukum tentang adanya Allah Ta'ala? Maka kita pun hukumkan ada sungguh ataupun tentu sungguh adanya Allah Ta'ala. Maka tentu sungguh itu dipaksa atas kita. Adapun ada Allah Ta'ala itu, dia panggil benda yang kita hukum. Maka kita faham. Jadi benda yang kita hukum itu, hukum itu yang menjadi paksaan kata kita, bukan benda yang kita hukum. Adapun benda yang kita hukum itu tidak menjejaskan walaupun manusia hukum ke tidak hukum. Ini selalu kita sebut tuan-tuan. Allah Ta'ala paksa kita supaya kita hukum kata benda. Adapun benda itu tak menjejaskan walaupun kita betul tak betul hukum. Walaupun seluruh manusia tak menghukumkan adanya Allah Ta'ala, tetap tak menjejaskan diri Allah, kesempurnaan Allah pada diri Allah Ta'ala, tidak menjejaskan sedikit pun. Sebab benda itu tetap. Kita hanya menghukumkan mengikut realiti. Bukan buat hukum. Kita ni hanya menghukumkan mengikut realiti yang sebenar. Apa kamu nak hukum tentang kudrah Allah Ta'ala? Tentu mesti ada ciri pada Allah Ta'ala yang bernama kudrah, yang bernama perkuasa. Kalau tak ada, siapa hukum tetap Allah berkuasa sampai bila-bila. Itu dia punya paksaan kata kita. Kewajipan kata seluruh mukallaf kena pandai menghukumkan setiap ciri yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak pandai hukum, kena tahu, kena belajar sehingga reti, sehingga pandai, sehingga faham, dan dia mengaku. Pengakuan itulah dipanggil pada tuan, dinamakan wajib pada akal. Dinamakan hukum akal. Settle. Pertama. Dan pengakuan kedua. Dan pengakuan tentu tidak. Itu istihalah. Tentu tak. Tentu tidak. Tentu tidak. Dia panggil. Tentu tiada. Ataupun tentu tidak. Atau tak terima tiada. Itu. Pengakuan tentu tidak. Tiada Allah Ta'ala. Tidak. Tentu tidak. Tentu tak. Itu bahasa ringkas. Tak sama sekali. Bahasa ringkas. Bahasa kampung. Bahasa kita. Bahasa Kelantan mudah. Tak sama sekali. Tentu tak. Tentu tak dia panggil. Tentu tak. Tentu mana? Tentu tak. Apa dia tentu tak tu? Tidak ada Allah Ta'ala. Tiada Allah Ta'ala tu sama sekali tak. Sama sekali tiada. Itu dia panggil. Jadi, tiada Allah Ta'ala tu mustahil. Mustahil ni kena pada benda tidak tu. Benda tidak. Adapun tentu tidak tu dia panggil istihalah. Itu hukum. Itulah pengakuan tentu tak ada tu, tentu tidak tu, tentu tidak tiada Allah Ta'ala tu, itulah dinamakan mustahil. Dia panggil istihalatu mustahilun. Begini maksud perkataan ulama, wujud ertinya ada. Begini nak buat kesimpulan tuan-tuan. Ni. Begini maksud perkataan ulama, wujud ertinya ada. Mustahil lawannya, lawan ada tu. Apa mustahil tu? Tiada. Tiada tu mustahil.
akal tak boleh terima sama sekali. Tu. Nak kata tiada tu, tak ada Allah Ta'ala sama sekali. Sama sekali akal tak boleh terima. Tu dia panggil tak terima tiada tu. Hingga akhir. Hingga akhir lah. Dia buat kesimpulan ni. Begini tu dia panggil khalasah, kesimpulan. Begini maksud perkataan ulama. Wujud erti ada. Mustahil. Lawannya ada. Lawannya ada tu. Apa dia? Tiada. Tiada tu mustahil. Sama sekali. Tak ada Allah Ta'ala tu sama sekali. Tak boleh terima. Dia panggil tak terima sama sekali. Tak ada Allah Ta'ala tu tak terima sama sekali. Tu lawan tiada. Hingga akhir. Hingga akhirlah. Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh. Wallahu alam. Ini dia nak masuk teori. Akal. Dia panggil apa tuan-puan? Dalil akal. Kita analisis dengan akal kita. Kita nampak. Mana dalil yang kita kata ada Allah? Ada tu kita tahu dah makna ada tu. Ada yang sejati, ada yang hakiki, ada yang tidak ada mula. Ada diri Allah, tidak ada permulaan bagi adanya. Itu makna ada hakiki. Tapi dalil dia kita nak tahu. Dalil ni ada dua. Pertama, dalil yang mu'tamad ialah dalil yang kita fikir dengan akal kita, dibimbing oleh wahyu. Jadi teori tuan-puan, ulama dah susun cara fikir. Tak perlu kita fikir sendiri. Tak perlu kita tambah. Dalam bab akidah bahaya tuan-puan. Takut tambah. Jadi kita kena tengok acuan ulama. Dia cantik dah. Dia cara fikir dia dah ajar. Result dia, kita akan buat conclusion. Apabila kita nampak, insyaAllah minggu depan tuan-puan, minggu depan kita akan belajar dalil akal. Dalil akal ni bukti Allah Ta'ala itu ada dengan akal kamu. Dengan kamu fikir. Apabila kamu renung, kamu fikir, kamu amat-amati, Allah Ta'ala ini ada dengan cara kamu fikir. Maka cara fikir yang kita akan belajar minggu depan, tuan-puan, dah disusun oleh para ulama. Result dia tuan-puan, menyebabkan apabila kita tahu dalil, menyebabkan kita akan buat conclusion, kesimpulan, pengakuan yang jelas, tentu sungguh ada Allah. Sama sekali tak terima, tak ada. Tak ada Allah, sama sekali tak terima. Kenapa? Kan dalil yang jelas dia fikir. Wallahu alam. Barulah dalil kedua tuan-puan, dalil naqal yang dinakalkan daripada Quran. Semua sifat 20 tuan-puan ada dalil. Jangan ikut hujah. Jangan kita pakai hujah yang mengatakan sifat 20 ini daripada pahaman ataupun pengaruh ilmu falsafah yang tidak ada sumber. Jelas tuan-puan, sumbernya jelas. Itu tomahan-tomahan orang yang tak suka kepada metodologi Asy'ariyah sahaja. Biasalah tuan-puan, yang tu biasa. Cuma bagi kita ni duduk dalam metodologi Asy'ariyah dengan Maturidiyah ni, kita kena tahulah. Nak tahu, nak jawab tomah-tomah tu. Walaupun kita ni bukan belajar untuk menjawab tomahan, itu para ulama. Cuma kita belajar untuk faham kita. Jadi kita faham kita ni, ada dalil ni ada dua. Pertama dalil akal, yang kedua dalil nakal. Dalil nakal ni dalil apa? Dalil yang dinakal, dipindah. Yang diadaptasi daripada Quran. Dia ada dalil. Setiap sifat tuan-puan ada dalil yang dinakal daripada Quran direct. Ada dalil wujud, ada Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu satu. Yang kedua tadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Insya-Allah tuan-puan, kita akan jumpa lagi dalam lain masa, lain kuliah. Dan terima kasih kepada pihak pengurusan surau P11. Terima kasih kepada pengurusi Al-Fadil Ustaz Man. Terima kasih kepada JK kita, Ahmad Fajri. Dan terima kasih juga kepada seluruh ahli jawatan kuasa surau An-Nur Pression 11. Dan terima kasih tidak dilupakan juga tuan-puan, terima kasih tuan-puan yang meraihkan bersama-sama kita, meraihkan majlis kita, majlis pengajian kita walaupun secara online. Tuan-puan sudi untuk memeriahkan, bukan untuk belajar tuan-puan, untuk memeriahkan saja, untuk bermuzakarah ataupun ulang kaji saja, bukan untuk mengajar. Kerana tuan-puan dah ada yang dah alim, cuma untuk memeriahkan majlis kita demi untuk memartabatkan pengajian ulama, memartabatkan ilmu ulama, dan juga untuk mendapat keberkatan sempena dengan orang yang mengagumkan ataupun mentazimkan
pengajian ataupun ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.